What's good? Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Kembali di dalam episod seterusnya Sport Edit Podcast. So hari ni bersama dengan saya Fitri Najwa ataupun nama glamournya Kak Fit. Kak Fit, Yeah, what's good? hello. Good. I'm okay lah. Good. How are Okay, you? fine. Thank Fine. you. Thank you for inviting. Oi, thank you. Jo, ni dalam bahasa Inggeris ke? Tak kan? Tak apa Melayu ni kan. Kekok saya. Tak ada lah. Tahu So baru balik pada lari Ya, baru balik Nampak? pada lari guys. Bila Tak kita adalah. nak buat podcast dengan influencer, atlet, alasan dia semua boleh buat tapi lepas lari. Betul. Boleh buat tapi lepas gym session. Kali tu Aziz Hamzah pun sama. Boleh buat, dia kata tunggu dia balik lari. So, wow, impress jugalah. Okay Kak Fit, semua okay? Okay je. Okay Alright. Okay, untuk korang-korang, aku mengenali Kak Fit ni pun melalui PRM. Ya, PRM. Lepas tu dan aku pun dapat tahu yang Kak Fit ni adalah content creator. Ya. Full time job, okay? Full time lah. Sekarang full time lah. Content creator dalam fitness niche lah. Niche. Cerita sikit. You Cerita punya sikit. Journey. background you ke apa nak share kan? Boleh lah. Okay. So sebenarnya I was a counselling student. So time tengah study tu buat business. So I started as business owner lah sebenarnya. Bisnes apa you buat? I buat personalised stuff. So macam personalised bag, personalised thermos, personalised box. All the personalised tip. Macam gitu. Sorry. Dia kalau macam yang orang selalu buat reel tu, cerita pasal produk-produk kecil-kecil semua tu yang tu. Real? Macam kan selalu buat kat IG kan. Macam dia cerita pasal personal life. Personalised. Macam mana tu? Personal apa Aku lemah sikit lah. Customize. Customize apa? Customize ni macam kalau you ada dog gift ke apa semua. Okay. Ya. Faham. Yang Sorry, tu, pagi-pagi slow sikit. Kopi dah minum? Kopi Jo, kopi apa ni Jo? Slow sangat gerak ni. So customize tu I buat dari zaman I study lah. So I was known as business owner lah before. Okay, lepas tu macam mana boleh terjebak dengan content creator? Terjebak content creator. Tapi dulu memang dari study lagi dah buat review. Dah buat any review lah. Macam tudung ke food review ke macam tu. Dia macam suddenly I got follower dekat Twitter dulu. And then orang dah start panggil for review and all that. Berapa follower kat Twitter? Right now tak banyak lah. 15. Tapi Banyak juga tak banyak lah. Tapi dulu. Tapi tak, dia sebenarnya macam banyak medium kan. Ada yang macam you aktif dekat mana kalau untuk ni? Mainly sekarang TikTok dengan Instagram lah sebenarnya. Okay, so sekarang macam sekarang content fokus on apa? Right now memang it's actually I boleh any field lah. Tapi clients mostly ask for ni lah untuk sports. You kerja bawa agensi ke macam mana? Tak ada. Cuma ada a few campaigns kan. Contoh macam Adidas campaign ke New Balance campaign kan. That's under agency. Meaning that bukan directly under Adidas macam tu. That one is diorang bagi macam okay Kak Fit, we nak launch new shoes and then you tolong ni. You tolong you buat reels, you buat story semua. And then you got paid lah sebenarnya. Mana kalau target paid tak ada content creator. Dia jadi kerja amal. Betul. Gitu lah. Macam tu lah. Tapi I tak under one agency. Yang macam kan ada kan one agency. That means you more on freelance lah. Exactly. Berapa tahun dah you buat? Start running lah sebenarnya. This year lah lagi aggressive kalau actually. start running kan. Okay, you start running bulan Mei you cakap itu kan. Mei 2022. So dalam tempoh masa yang tak sampai 2 tahun. So you been sponsored by few brand lah. Boleh kata jadi ambassador juga kepada beberapa brand. So boleh ceritakan sikit tak macam mana yang you punya humble beginning you tu sampai sekarang yang apa yang all the brand semua tu. Okay, boleh. Actually, dia macam semua all unexpected tau. I jadi runner pun jadi macam terkejut. Tiba runner. So, bila orang tanya macam, kenapa Kak Fit run? I tak ada answer for that. I boleh jawab sebab I kenal coach and sebab coach runner. So, I slowly run juga. Bukan sebab orang kata, kenapa Kak Fit run? Dan nama saya pun Fit kan? Kenalah Fit. Nama dia fitness lah. Okay, lepas tu? Lepas tu, you start daripada tu, lepas tu? And then I slowly macam, okay lah, I tak suka run pun before tapi I buat casually and then lama-lama rasa macam okay boleh and I sign up for the first race on May tu lah.
And then May tahun lepas. 2020. Race apa tu? 10 km Women Marathon. Malaysia Women Marathon. Ya, pergi kat BJ. Malaysia Women Marathon tu lah yang kita training tu, ingat tak tahun lepas? Ingat tak yang kita training dengan Zoo? Yang kita buat interval tempo yang every like macam lari berapa minit, lepas tu slow jog dekat LHDN tu. Dengan you. Ya. Yeah. Masa tu lah I cakap macam, uish, Mina ni power gak ni. Tapi itu tahun ni. Tapi itu maksudnya I pula my first event pun I start lari bulan 1. My first event pun Malaysia Women Marathon. Tapi kan masa tu bulan 5 kita rasa kita training lepas raya kan. Interval tu kan. Time tu lah I macam tahu yang Kak Fit ni fit juga ni. Ingat tak yang kita buat for 1 hour kan. Dengan Zoo kan kita follow lari, slow jog, lari slow jog kan. Dapat juga dalam 7 kilo. Dekat hill kot kita sprint. Tu ya macam fit juga Mina ni kan. Yang tu tapi you punya first tu yang tahun lepas lah. Yang tahun lepas lah, bulan 5. So along the way macam mana boleh cuba macam all the big brands semua. And then after that I dapat rezeki got sponsored dengan Okay, tak apa. Benda dah lepas, tak apa. I got sponsored as ambassador. So that's when started lah. I baru rasa macam okay, since I'm very very new kan, orang rasa macam what I can contribute to the society, apa yang dia bagi balik kat brand juga. That's when I rasa I need to masuk more races to catch up. I need to catch up with others kan, yang macam walaupun cakap dia masuk like monthly races, so that's macam you rosakkan badan you je time tu lah. Tapi I macam it's okay, I masuk for 10 je and I still can commit with the training semua. So macam okay, buat je. And then along the way I buat content. It's actually the second video, the second race I yang blow up. Since that the brand notice sebenarnya. I tunjuk. Tengok. Boleh. Then the second and I got time to first place lah. Betul lah Jo, aku tak dapat sponsor, tak dapat nombor 1. Asyik nombor tak ada. I tunjuk. Nampak tak? Dia share dia punya ni tu. So time ni actually dekat Terengganu, I terpaksa buat content sambil lari sebab I ada content nak kena submit. Uish, Jo. So macam mana 36 juta ni? Yang ni. Time ni coach ada kat belakang, I tak perasan. Okay, sorry. Okay. Wow, 36 juta. Like dia 4. Okay, that's good. Okay, this is yang blow lah. Lepas tu terus banyak kena sponsor lah. Terus macam, that's how it start lah. That's how I rasa that's when the brand start to notice juga. And then that's when the turning point I naik follower pun. Before that I post bodoh-bodoh je yang macam untuk I punya memories je. Follower pun 50 orang. Tiba-tiba within a day dah naik 2,000, naik very fast time tu. So lepas tu you memang dah dapat benda tu and ada dah sponsor semua, lama-lama you rasa macam macam nampak benda ni as a career lah. I rasa macam okay boleh, since I pun tak suka, bukan I tak suka lah, I tak prefer kerja 9 to 5 sebab I bukan morning person. Benda tu is a trap. Saya pun dulu tak suka kerja 9 to 5. Tapi kalau I kerja sendiri. Now I kerja 24/7. Aku rasa kena scam dengan diri sendiri. Macam okay, buat bisnes I tak suka 9 to 5. Sampai hari ni macam semalam pun daripada Penang. Sumpah. Penang International Business Marathon. Tapi tak lari lah because I got some injured. Tapi still pergi jumpa orang, buat networking. Macam benda ni bukan 9 to 5 babe. Ini 24/7 ni. Ini sampai weekend pun kena. Kan. Tapi selagi kita buat apa yang kita minat dan kita passion, enjoy lah. Yang macam Jo Sabtu dah tak boleh lari lah sekarang. Dah tak boleh kayu dah. Kena pergi ni ARKL lah, ni lah, tu lah. Lepas tu balik buat muka sedih. Bang, penat lah bang. Tapi bila so pergi. Passion kan. Tapi betul lah. So that means you are start from tahun lepas and lepas tu you been get sponsor semua. So far berapa banyak sponsor dah you ambassador yang you dah engage? Maksudnya dari segi brand lah. Berapa banyak brand? Kalau I only engage for watch sebenarnya. Sebab watch is like something, macam mana nak cakap,
dia bukan you keluar watch every like every quarter ke watch ni keluar maybe like yearly ke annually punya keluar, macam iPhone kan keluar tahunan kan. Kalau kasut ni, kalau contoh kasut I engage with one brand and then sebenarnya kaki I lagi ngam dengan brand lain. Sebab ni you select jugalah. Bukan select. Oh, bukan select. Sebab trail lain, route lain I pakai. Kalau I dah ambil one brand, I kena exclusively wearing that one brand je. Okay, cakap pasal tadi trail lain, road lain ni apa pasal? Masa I kenal you start dengan road. So, masa dekat Mualim, tiba-tiba ada depan aku, Kafid. 25 km. 25 km. Podium kan? Podium. Debut. Okay. So, cerita sikit macam mana adakah you daripada road pergi ke trail ataupun you just enjoy both running tu? Oh, faham. Okay, macam sounds cliche lah kan. Cakap, I enjoy both. Actually, yes. Memang I enjoy both. Sebab road dia ada dia punya sweetness, trail ada dia punya sweetness. Apa dia tu? Kalau road kan, I boleh macam okay, I boleh lari tanpa I berfikir. So, I just lari untuk maintain I punya pace je. And then, I boleh buat PB lah kalau road. Kalau dekat trail, there's no such thing as PB. You buat 10 km here and 10 km dekat sini, lain. EG lain. Route lain. So, orang tak akan tanya PB you berapa. Orang tanya timing je. Okay, tanya. Yeah, that's the sweetness juga. Nampak je. Kenapa aku masuk trail? Orang tak tanya PB berapa, pace berapa. You can walk juga. Can walk. And nobody know apa berlaku dalam tu. Tak siapa nampak. Kan? Yang penting bila podium je. Wow, Kafid podium. Tapi orang tak tahu dalam tu. Dia tersadai. Tersadai. Cakap dengan pokok. Tumpang dekat sungai. Cuci-cuci dulu. Yang tak tahu. Kan? So that means since bila you start trail? Trail yang betul-betul this year. This year bulan 5 juga. My very macam I masuk trail lah macam tu. This year bulan 5? Maknanya hutan apa? Hulu Selangor Ultra Trail. Yelah, yang Mualim tu bulan 8 lah kita. Bulan 8. Bulan 8 dah Mualim. Bulan 8 macam tu. Maknanya Hulu tu dia first day. Berapa km masa tu? That one 12 je. Tapi EG 800 lebih. I dah macam nak DNF. Tolonglah siapa ambil I kat atas. I dah tak tahan dah. You rasa macam very dah muntah-muntah. Sebab dia macam all the way up. Macam tak ada kesudahan. And then you turun, lepas tu you naik balik. Benda tu yang seram tu je. Ya, seram. Untuk newbie, that one sangat rasa macam challenging lah. Untuk orang yang dah biasa mungkin 12 km 800 EG is quite boleh lari lah, boleh buat. Tapi bila cakap pasal newbie, dia just nak remind ni nampak ni. Nampak kita mengambil langkah-langkah yang diminta oleh kita punya peminat ataupun pendengar lah. Sebab subscriber. Jarang tau buat podcast sambil tuk telefon. Tapi kali ni kena sebab hari tu, sebab Joe akan selalu tengok bahagian ruang komen. Bukan apa, nak delete mana komen yang mengecam tu. Mana pula begini? Kan? Macam komen-komen yang tak handsome je kan. Naim ni muka barai lah. Kita delete lah. Sebab tu yang kau dengar dia cantik. Tak ada lah. Ni ada satu komen semalam. Komen ni dia komen dekat yang lain punya channel bukan channel, dia lain punya episod. Dia ada tanya, nama dia Faizah Raub. Dia cakap, salam, boleh tak buat podcast for beginner nak berjinak dengan trail run? Thank you. Layan podcast Pok Edik hari-hari masa treadmill 5 AM. Everyday, semua episod. Okay, pertama, tahniah sebab kau lari 5 AM atas treadmill. Cuma kita masih tidur. Kita masih tidur. Cuma bila dia cakap pasal beginner tu kan, since you pun start bulan 5 ni. Very new lah. What is the benda yang paling penting lah untuk budak-budak beginner yang nak start dengan trail lah. Maybe apa benda yang dia perlu dari segi mentally, physically, equipment. Apa yang you rasa you boleh sharekan dekat Muhammad yang tadi tu? Kepada yang lari kepada yang tanya tu. Lari 5 pagi tu. Pagi tadi lari tak 5 AM? Okay, kalau lari bagus. Okay, apa nak cerita sikit kat dia? Hari tu ada pernah tanya coach jugalah. Dia cakap, first thing first is you kena take a route dulu sebenarnya. You kena biasakan kaki you berlari. And then macam you kena tahu macam mana nak landing, macam mana nak breathing. That's actually road ni dah macam you punya essential lah, the basic one. So kiranya training more technical. It's not that you just breathing, you kena control you punya cadence, you punya isometric movements, you punya nak scan through atas bawah kiri kanan situ kan, dia lagi more technical lah. So untuk beginner, kalau nak kena masuk road juga dulu lah. Kalau dia macam belum pernah lari, tiba-tiba masuk trail, I tak recommend lah.
Macam gitu. Oh. Tapi kalau you training for road dulu tak apalah, training for road and then slowly pergi ke yang runnable. Runnable dulu lah Contoh kan. Kiara, sangat runnable, boleh beginner boleh kan. Aunty-aunty pun boleh, kids pun selalu pergi situ. Kiara and then shoes lah. Shoes kena cari yang suitable shoes lah. Orang cakap boleh je pakai road shoes, tapi I rasa for safety invest lah untuk trail shoes. Untuk Decathlon pun okay, 200 plus 100 plus pun it should be okay kasut lah. Decathlon power sebab ada pemenang UTMB tu pakai Decathlon Serius lah? Pakai Decathlon menang UTMB. Jangan main. Kita mana rendah. Tapi betul lah sebab kadang-kadang ada orang kalau boleh jangan pakai kasut yang hybrid lah. Sebab ada orang jimat duit dia pakai yang hybrid kan. Kalau untuk trail tak apa, macam laluan hybrid tu okey. Lalu dekat gravel ke cepat terplay on lah. Tapi kalau lalu dekat hutan betul-betul, so maknanya kena invest on kasut and kena start run dekat route yang kita selesa. Route selesa. And then route lah, jangan masuk seorang-seorang lah. Untuk first time tak disarankan lah. Wear bright shirts, jangan masuk seorang-seorang. Bawa enough. Kalau even sekarang I akan bawa first aid kit lah. Oh, first aid kit. I akan bawa iodine, counter pain, all the necessaries yang kita tak tahu kat dalam tu macam mana perform pun kita kan. We never know. Tapi paling penting bawa air. Air, betul. Yang ini ada sejarah dia. Ada sejarah dia aku dengan Jo. Dah 2 kali kena. Masuk Kiara. Lepas tu Azlani kata, easy je bro, 8 km. Okay, bawa air 250 ml 2 pack. Share dengan Jo. Maknanya seorang minum 250 ml je. Sekali memang betul 8 km, tapi ada satu Egypt elevation tu 100 meter. Air sampai dah habis. Jo pun bang, air ada. Aku air dah tak ada Jo, dah habis. Lala minta air Lani. Lani, air kau bawa 2 liter kan? 1 liter. Lani kena pau air. Tapi dia memang menyesal gila lah. Masa tu tak bawa macam yelah kita acah-acah pro tapi tak bro. Kan. Lepas tu tak bawa air. So kalau korang beginner, nasihat aku nutrition, air tolonglah bawa. Biarlah beg macam beg camping pun kan. Kalau orang gelak biar je. Ya, it's for safety juga. Betul pasal nak bila masuk Kiara kan ada asuh-asuh anti-anti tu kan. Dia orang bawa macam nak tidur dalam tu. Kopi. Siap dia bawa apa yang pacak tu apa? Pole. Tapi itu realitinya lah. Lebih baik nampak noob daripada acah-acah pro. Lepas tu tak ada air. Macam Jo. Dah minum air waterfall. Tak, air waterfall takut kena taun. Last pau air Lani. Lani pula air 2 liter letak kat pinggang dah macam boncit lah. Ni, air. Alah, air dia pun kita habiskan 2-2 kan? Satu je 1 liter lah. So end up kita minum 1.5 liter air, ambil orang punya. So kepada beginner, tapi betul lah. Ini yang fit ni. Tak, yang fit ni Kak Fit. Kita yang pemain tapi betul lah kan. Tapi macam route tu because of muscle memory pun ya juga kan? Ya betul. Kalau macam you kena orang kata bukan mechanical, like you punya form running apa semua tu is actually penting. So, kita kalau tak tahu breathing, kita tak tahu short cadence, high cadence apa benda pun it's actually bahayalah untuk kita sendiri. Yes. Laga tu kurangkan technical route lah. Technical route lah. Cari yang runnable lah. Yang tak ada nak panjat-panjat berdiri tak ada. Cari yang boleh jalan dengan selamat. Kalau rasa budak-budak boleh lalu tu maksudnya it's safe for you juga. Takut badan je budak-budak sekali hilang. Tu bahaya juga. So that means technically macam tahun ni Kak Afiq banyak masuk trail ke road? Event dari segi event. Itulah surprisingly trail. Kan? Kita bukan tiba-tiba nak masuk trail. Bukan. It's actually banyak yang masuk tu sebab slot yang jadi ambassador kepada event tu. Macam Mualim. Camelback. So dia macam technically orang nampak macam Kak Afiq banyak masuk trail. Tapi sebenarnya I ambassador. So I pergilah. Kalau jadi ambassador apa kena buat lah? Kita akan promote macam biasa promote and then code ada code and then code tu pun kita dapat commission juga. Okay, that's how it works lah. That's how it works lah. Okay, ada siapa-siapa nak saya ambassador bagi tahu lah. Tak ada kerja ni. So tak pun macam okay, kalau untuk trail kasut je pakai kasut apa? Right now I pakai Hoka. Apa yang Speedgoat? Ya. Fatih baru pakai dekat MMTF. Yang lain dah pakai Speedgoat. MMTF yang masuk berapa km? 14 je. 13. So, you pakai Fatih lah. Okay. Tapi Camelback tu, I pakai New Balance. Yes. Macam perasaan tu sebab I suka tengok kasut orang. That one sebab dia very cushion kan. Kita nak buat long. So, I rasa macam
And dia pun tak technical. High stack should be okay lah. Oh, so kalau macam dari segi macam vest semua? Vest, yang itu pakai camelback. And then the recently coach ada bagi yang Kailas tu lah. Oh. Dia cakap, I kecil lah pakai dengan I, you ambil lah. So, okay, I ambil. That one. So technically macam kalau untuk trail, you been sponsored by brand apa? Apa yang kaki tu? Yang apa yang Mammoth. Mammoth? Gator tu beli. Gator beli lah. So yang dapat sponsor atau ambassador? Yang camelback hari tu je. Camelback kan? Camelback tu UFL kan? UFL kan? Yang tu je. I know UFL. So itulah. So technically banyak trail instead of road lah Tony. So macam tengah after MMTF tu baru tengah counter balik lah. Masuk Boom, masuk Essex kan. Macam mana MFTF itu? Pasal orang kata MFTF ni technical. So macam mana? Untuk 13 adik-adik punya kot. Orang cakap sebab nama dia pun freshman sebenarnya. Oh. Yeah. So okay je. Okay lah. Yeah. So macam freshman. Tapi that's good lah. You baru, lepas tu you start dengan, baru start bulan 5 kan. Tapi you start dengan 14, 10. Cuma paling tinggi 25 lah maknanya. Ya, yang tu je lah. Pasal macam never again kot. I dah macam penat gila. Betul. Tu pentingnya kesedaran diri. Jangan macam saya. Tak sedar. First time masuk train nak letak 50. Lepas tu dalam baling tu 3-4 kali. Macam mana aku nak DNF? Macam mana aku nak DNF? Lepas tu bila nak DNF, terlebih kan? Terlebih. Tak, yang masa kat CP2 adalah terfikir macam nak DNF. Sekali ada satu lady ni, dia duduk kat, kan kalau pasang kat CP2 tu ada satu rumah tau. Lepas tu dia duduk kat pondok tu kan. Dia duduk kat pondok tu kan. Bang, saya nak DNF bang, tak larat. Lepas tu I dengar macam brother tu kata macam, oh DNF boleh, tapi nanti kena patah balik jalan macam mesti kena jalan sendiri. Aku macam, bukan orang datang ambil. baik aku ke depan, dia ke belakang. Itu macam jalan and dah habis lah. Tapi sebenarnya baling tu actually dia macam mistake pun satu, experience pun satu, fun pun satu lah. Nasib baiklah. Nasib baiklah kebodohan tu tak terlalu tinggi masa nak ambil baling tu pun sebab kita fikir EG. Cuba bayangkan nak ambil 50 lepas tu Katra EG dekat 2000. Rasa memang EG berapa? Memang 1,002 je. Kalau dekat 2,000 rasa mau juga. Oh, charter helikopter. Call kan, bang boleh tak angkat bang, turunkan tali saya angkat saya terus. Weh, memang kesilapan lah. So kepada yang tadi tanya pasal newbie tu semua, paling penting route. Lepas tu gear penting tak? Air, hydration ni paling penting. Memanglah dalam hutan kita rasa macam tak haus sebab betul. Actually bahang tu lagi kita sweat cepat. Lagi kita rasa dehydrated cepat. Cuma suhu tu rasa sedap sebab dalam hutan sejuk. Tapi haus tak haus. Peluh tak keluar. Betul. Kan? So that's the reason lah pada saya lah. Betul. So next event tak ada dah? Next event insyaAllah hujung tahun. Hujung tahun dah? Ni dah hujung tahun dah ni? Ada lagi hujung? Betul-betul hujung. Apa tu? Half marathon Kedah, half marathon New Year half marathon macam tu lah Kedah. Tapi I buat 10 lah. Kedah bukan yang ada charity ride tu. Oh, charity ride. Ya. Oh. Dia invite I as pacer sebenarnya. So, tapi I cakap I tak nak. I nak race. Jadi pacer penat kan? Betul race kan. Semalam tengok dekat PBIM tu, pacer yang sampai tu duduk tengok jam macam pacer 21 tu 21 km dia sejam 45. Dia sampai betul-betul sejam 44. Cak tengok jam. Macam ni dia. Pressure. Dia lagi pressure. Diorang kata kalau jadi pacer, lepas tu that race you fail to deliver, next year tak ada lah. Meaning that dia tak jadi pacer dah ke? Nama dah tak antik lah. Macam ni yang tahun lepas kata sub 2 hours jadi sub 2 jam 10 macam tu lah. Dia Sabtu should be sejam 59 lah kan. Itu kita nak bawa orang kan. Kalau kita pun tak konsisten on the right pace. Betul. On the right ni. Ya, run the right pace. Run the right pace. Kau sama. So that's the last race lah. Ya, insyaAllah. So, insyaAllah. Dah jadi pacer, jadi ambassador, tiba insyaAllah pula. Macam tak nak datang ke? Tak ada untuk tahun ni, insyaAllah yang itulah. So, tahun depan, what is your plan? Since ni pun dah lagi 2 minggu nak habis kita punya Disember. Kan? Tahun depan kita, I was thinking nak renew PB lah. Banyak PB untuk di-renew dan juga nak upgrade sikit lah distance. Distance apa tu? Trail ke road ke apa? Trail. Road kita tak ready. Ultra lah? Tak adalah ultra.
mungkin like 30 ke 25 lah. Macam kan I baru buat debut in 25 sekali je kan. So macam itu yang I tak train for it. So I rasa macam I tak tahu what's my limit lah bila kita tak train kan. Kenapa tak train ultra? Kata nak tahu your limit macam I pergi ultra je terus. Sebab apa? I tak tahu my limit. Sebab kita jenis sebab kata adik I buat kerja lagi laju pada otak. Jadi tak fikir dulu. Jalan dulu. Lepas tu kau fikir menyesal juga rupanya. Kenapa tak ultra? Kenapa tak ultra? Cringin sebenarnya. Kalau macam race apa TNBYY. Itu macam cringin lah. Tapi dia kena betul-betul disiplin lah training. Training ni kita kena respect the distance lah. Whatever distance it is, 5km ke 10km ke apa, you train for it. You jangan, masuk and then you get injured. Tak best lah, you nak lari lama lagi. Bagus. Inilah bagus. Ayat cover line. Kita tak nak lari. Ayat cover line. Lepas sikit. Nanti diorang tak dengar lagi kan. So, maknanya memang nak go for, macam example lah kalau share lah. PB 10km apa? 50. I tak dapat start 50 lagi. Tu yang 50? PB 21km? Sejam 158. Tapi itulah yang terlebih cencut. Untuk orang lari tahun lepas tu PB 10 pun 50. Jo. Usaha lebih sikit Jo. Tak kisahlah, jangan jadikan alasan Jo. Dia tahun lepas tu bukannya 10 tahun dah. Tapi that's good lah. Maknanya kalau you bagi advice kepada beginner kan. So diorang it's a good advice sebab dia pun baru lari. I selalu macam tu lah. You train, you kena rasa train nak mati time training dulu. Then you time race you can survive. You jangan nak mati time race macam tu. 42 dah buat dah? Tak buat lagi. Tak buat lagi. So memang fokus on shot lah. I teringin lah nak buat 42 tu. Tapi I tengah tengok. Tahun ni podium untuk road berapa banyak podium? I start balik bulan 5 tau. Okay. 13 tu. 13. Sebab I masuk race weekly. 13 kali podium? Banyaknya. 13 kali podium. Ini tak kisah nombor 1 ke 2 ke, tapi podium lah kan. Selagi duduk atas podium tu podium lah kan. Kan? Dia kalau dapat nombor 5 tu bukan podium sebab dia duduk tepi tu. Kan kalau 1, 2, 3, 4, 5 kan dia bukan lantai kan. 13 you masuk event weekly? Weekly. Ada masa ke you nak rehat? Tak ada masa. Sebab tu I off season sekarang ni. Tapi off season I baru 2 weeks Tak, you kira consider beginner lah. Beginner. Lepas tu you punya race every week. How you manage your recovery time tu? Recovery time. Actually I punya training plan sama je. Weekly. So that kalau I ada race, that one is going to be my long run ataupun my intense hard run. Hard run. So the Monday will be my recovery lah. Monday recovery, berapa mileage weekly you? Tak banyak. I 40, 50. Not bad. That range lah. So kalau I nak buat full marathon lah, I dah tanya-tanya coach lah, I tanya-tanya kawan yang dah 100. buat full 100 to be safe kan. 70 tu 70 tu bagi orang boleh untuk dihabiskan. Ya, boleh dia untuk dihabiskan. Macam I pun masa time first Kuala Lumpur City Marathon pun sebab kita pun newbie kan. I habis pun 5 jam 16 I think. Sebab lah. taklah sebab itulah sebab my mileage tu every week macam 60 70 lah. Tak cukup actually tak cukup. Masa tu Jubak cakap kalau nak sedap 100. Lepas tu dah kira tolak makan, tolak tidur, tolak tengok bola, makan balik, tidur balik tak cukup 100. Sebab kita semua 24 jam je. Lepas tu tolak buat podcast, tolak buat konten, tak cukup. Tapi actually memang it's tough lah. Sebenarnya benda tu is a commitment and discipline lah. It's not about how good you are, but how well managed you are. Sebab macam sometimes kita pun kena agree yang kita ada benda yang lebih penting lah. Betul. Priority lah. Sebab I boleh je nak go for 100 hours mungkin. Tapi tak adalah podcast ni. Korang tengok aku lari je lah. Kan betul lah. Sebab macam you pun you content creator kan. Walaupun freelance. My career lah. Yes, career kan. Orang nak suruh ke cafe. Walaupun you buat content. Orang nampak yang dekat phone. Orang tak nampak yang you pergi jumpa. You pergi plankan you punya storyboard. Betul. You pergi ambil kasut. Ambil jam. Try dulu. Benda tu semua orang tak ambil kira. Jadi benda ni semua perlukan hard work lah. Jadi kalau orang kata macam kena lari macam ni tu subjektif. Betul. Kita that one buat is apa yang kita on boleh paper buat. je lah. On paper. Tapi you 40 something pun banyak juga sebenarnya kan.
Apa dia? 50 per that week. one kalau I masuk macam I akan ada long run dengan long trail lah. Long trail berapa lama? Usually about 3-4 jam. Tapi I tak that's my ni je lah. 3-4 jam. Lepas tu I dah lapar, I kena keluar. Lapar kena keluar. Bawa lah nasi lemak dalam tu. Lepas tu buat I kopi. takut dalam Kiara tu banyak monyet kan. I macam, walaupun dia tak nampak, I takut dia carry Ada smell. monyet dalam Kiara? Banyak. Jangan banyak biasa dekat jalan tu, tapi dalam hutan. Banyak hari tu yang waktu Sunto punya session tu I kena serang time tu. Nasib ada orang yang lain. Mungkin monyet tu selek jugalah. Dia nampak perempuan dia kacau lah. Aku dengan Jo tak ada pula dia kacau. Tengok nanti dia yang kena bantai. Okey, faham sebab pasal monyet tapi dia suka dekat Selalu yang kat jalan bawah raya kan, kan. Dekat jalan trail tu. Jalan road tu kan. Ya, betul. Lautan banyak Ada. Kalau you masuk macam, I rasa kalau road 8km tu actually lalu dekat kawasan yang yes, betul. terpencil sikit kan. Ada mak-mak monyet. Dia orang suka duduk kat bawah. So tahun ni 13 kali podium. Ya, Alhamdulillah. So tahun depan berapa banyak event nak masuk? Biasa berapa banyak event setahun ni masuk? Itulah I baru perasan I punya ni kan, I punya trend start bulan 5 habis bulan 12. This year pun start bulan 5 habis bulan 12. So bulan 1 sampai 5 tu I actually off season. Tu bukan trend, sebenarnya tu memang reality sebab bulan 1 orang tak sempat nak buat event. Betul. Bulan 2 Chinese New Year. Exactly. Jadi banyak kalut-kalut. Jadi bulan 3 dengan bulan 4 untuk the past few years ni selepas COVID is a bulan puasa and raya. Betul lah. That's why kita off season. Bukan off season, that's why tak ada event. Orang tak berani nak ambil risiko. Betul. Dari segi crowd, contoh macam example tahun ni, bulan puasa adalah minggu ketiga bulan 4. Bulan 4 Twin City. Tak bukan minggu a week after. Dia 1 week kira minggu pertama Twin City, minggu kedua free, minggu ketiga tu dah puasa. That's the reason I think lah, sebab I tanya juga organizer Twin City punya drop lah dia punya participation, because kita buka booth kan. So bila kita buka booth kita akan tanyalah participation berapa actually Twin City drop sebab that week is a public holiday, school holiday. Lepas tu another week tu dah nak start puasa. So maybe people start to save time, money sebab nak ni. I perasan lah. Sama juga macam raya. Kalau raya ni memang raya minggu pertama, tapi kalau organizer buat minggu kedua tu dah terus buat event, orang tak datang lah. Orang macam lemak rendang apa kan. At least open house pun dah makan 3 minggu. Betul, so orang kena buat selepas tu. Exactly. Okay, now sama juga macam event apa Jo yang kau pergi Perak tu, yang Raya Haji. Event duathlon Kerai triathlon kan. Tapi that participation kebanyakannya Chinese, jadi tak ada isu. Jadi kalau dia orang nak participation a lot of Muslim, mungkin susah sebab dia the day after tu lepas Raya Haji terus event tu kan. Raya Haji hari Khamis ke Jumaat? Khamis, Sabtu tu event triathlon tu. Jadi kalau dia nak tackle crowd Malay memang tak ada lah. Geng-geng dah balik Pantai Timur Pantai Timur Raya Haji macam mana kan. Jadi sebenarnya that's the reason early year tu dia akan slow. Dia lepas raya tu dia akan pang. Pasal kita orang banyak get involved dengan buka booth. So kita you dah know the data lah kan. Kita dah monitor dah. Okay, this event. Sebab tu masa tahun 2020 just nak cerita lah, it's quite tough year for everybody yang doing business dalam supplement sport. Sebab masa tu kan bulan 4 PM Ismail Sabri dah buka untuk event. So kebanyakannya big brand diorang big event ni buat juga event 2020 tu dekat 2021. So itu yang back to back tu, yang daripada Powerman, lepas Powerman Ironman, lepas Ironman yang ada back to back. Start daripada Garmin Run, tak salah Garmin Run, Standard Chartered, Powerman. That one on last year 2021 2022 tak ingat. 2021 lah 2021 diorang ganti balik event 2020. Carry forward Yes, kalau lari event Powerman pun baju masih 2020 lagi. Masa tu memang bulan 8, 9, 10 diorang semua ganti. I ingat sampai event Powerman tu selepas Powerman tu adalah Ironman. Jadi kita yang buka booth ni pun kan kabut macam kan abang dah beli dah bang kat Powerman hari tu. Macam okey, baru teringat. Yelah, sebab tu yang mana Powerman pula dah beli dah bang kan shelter hari tu sebab terlalu pack.
Diorang macam mestilah beli bulk kan. Yes. So that's the reason lah kenapa. So hopefully lah by next year kan, event pun macam, sebab tu pasal bulan 6 banyak betul event. Contohnya Banyak betul. Powerman bulan 6. Lepas tu Merapuh bulan 6. Ya, Merapuh. Lepas tu ada lagi tu event trail beberapa pun bulan 6. Bulan 6. Ah, JBU bulan 6 bulan tak sure 6. sih. Memang bulan 6 tu, bulan 6 macam mana pun kita say ada 4 minggu je. Betul. Tapi dia punya event, that's the Banyak. reason kenapa kita relax sikit lah. Awak tahu. Faham. Okay. Bukan ni lah, bukan excuse lah Bukan kan. excuse lah. Dia memang I just to tell you lah. So Yeah. kepada yang baru pun macam, patutlah Kalau bulan bulan 1 1 hingga bulan 5 Kak Fik tak masuk event tu. Biasa. Sebab bulan 1 is Biasa. too early. Too Pasal early. banyak orang buka pun registration bulan 12. Betul. Bulan 12 macam Powerman dah buka kan. Buka bulan 12 juga. Jadi it's too early untuk orang untuk kumpul the participation. So bulan 2 pula Chinese New Year. Lepas tu dengan bulan 2 pun kita ada 3 minggu je. Bulan 2 pun pendek. Yelah. So bulan 3 ada beberapa event. Lepas tu puasa raya. Kan, Dia akan hilang 2 bulan. Puasa and raya tu dah macam 2 bulan hilang. dah gone lah. Tapi gone. selalunya orang tak masuk apa pun. So lepas tu bulan 12 pula dah gone. Semua off season. So technically kita tinggal 8 bulan. 8 bulan untuk semua catch benda. up. Kan. That's when you macam all out lah. All out. Itu yang lama-lama sedar tak sedar. Macam tiap minggu ni ada event. Betul. Weekly lah. Sebab tu you kena plan your event really well. Yeah. Unless kalau you nak masuk just to dapat JC, dapat medal, it's Betul. up to you. Just to Tapi kalau finish, you concern about your recovery. Betul. Good for it lah. Kiranya macam tadi Naim tanya pasal recovery kan. It's actually most of my races are my work sebenarnya. So it's my job to deliver. Macam gitu. So bila I punya kerja, it's actually bila I pergi lari tu I pergi kerja. Macam tu. Yelah sebab jadi ambassador kan. Jadi kalau if you are still new kan, pilih lah event yang betul-betul nak perform, and ataupun kalau nak ada few event pun boleh, cuma ada macam satu tune event. Kayaknya you nak time tu lah nak try sport edit kan, nak try jam, nak try kasut, and then okay, the next event is the event yang you nak fokus. Contoh you Tune City is your tune event, and then Standard Chartered is your real event, real race lah macam tu. So you pilih lah, and then jimat poket sikit lah. Patut deliver. Mualim kena deliver lah. Mualim jadi apa, ambassador. Lepas tu jadi ambassador atau camelback. Camelback sponsor Mualim. Lepas tu di podium. Deliver back to back deliver. Dua-dua event macam okay, go deliver. Daily job. So kebahagiaannya masuk pun sebab you dapat jadi ambassador. Is one of the way to cut the cost jugalah kan. Betul. Kan I got the chance, so why not? I buat my best je lah. Kalau I tak podium pun it's okay lah. Diorang pun tak ada pressure macam Kak Fik kena podium, tak. Just cuma it's my responsibility untuk I train juga. Orang dah bagi, orang ni, I train lah for it. Tapi yang betul, satu cara untuk menjimatkan poket kita dan kantung kita adalah berkenalan dengan mereka-mereka yang macam ni. Sebab betul, reality sebab yelah macam you punya coach kan, boleh guna you punya kupon 10% discount, guna promo code. Jadi you kena engage dengan community. That's the reason kalau you nak play long game lah dalam this industry. Sebab kalau semua benda you nak, kadang-kadang early bird tu, promo code tu pun lagi banyak daripada early bird lagi. Ada on top of dapat early bird, dapat lagi 10% promo code. So you jimat banyak cuma kena rajin sikit lari dengan community lah. Sebab saya rasa semua coach-coach, semua influencer akan ada promo code dia kan. Betul. So that's one tips lah kan. Apa tips untuk jimat poket? Betul sebab kadang-kadang bila macam kita orang pun sport edit, kita orang baru register untuk Powerman. So kita ada 3 orang yang masuk. Saya, my wife dengan Jo lah. Memang kena beli early bird sebab beli early bird pun dah dekat apa je? Super early bird kita orang beli. 300, 400. Sebab 360 lebih lah kan. Sebab campur tax. 300 lebih you kali 3. Super early bird. Dah kali 3 kat 1,000. Dah 1,000. So kita orang memang kalau ada super duper early bird itulah kita orang beli. Tapi nak tak nak macam training ke apa ke tu kemudian. Tapi memang Spodek akan hantar team untuk Powerman. Short lah. Kita buat short lah. Kita follow Kak Fik. Short je. Short and sweet. Okay. So tahun depan dah cuma tak jawab guys. Berapa banyak event nak masuk? Berapa banyak event? Kita
kita cuba ni lah event yang ultra sikit ke tiba-tiba tak ada Okay, tak ada. ultra okay. Tapi yang tu ujung-ujung lah. Ujung-ujung Ujung-ujung tahun yang awal ni mungkin kita carilah yang nak tune event balik. Yang jadi ambassador untuk event tahun depan dah banyak dah. Tak ada lagi lah. Tak ada lagi lah. Tapi kita tunggu. Sebab organizer pun tak habis decide lagi kan. Betul-betul. Cuma yang dah keluar sekarang ni Gunung Raja. Merapu dah? Merapu dah keluar dah. Merapu dah keluar. Dengan apa Kemensak tu. KOK. King of Kemensak. King of Kemensak. Yang ada series dia tu kan. That one I masuk. That one you masuk dekat Kemensak Kemensak ni. Yes. You masuk 50. Rahsia. Tunggu vlog yang terbaru. Yang tu kena masuk sebab 100 debut. Tak 100 InsyaAllah lah. Kalau ada rezeki TMBT. Alhamdulillah. Tapi yang tu kau masuk sebab represent Melawati. Keras. Tak duduk kat sini dah. Duduk Melawati, training dengan keras. Kena support event ni kan. Duduk memang masuk lah. Tapi so far tak register mana-mana melainkan Powerman dengan yang Kemensak tu lah. Okay. I pun masih belum register. Masih kosong lah. So plan your event well sebab dia melibatkan effort, masa, duit. Don't waste your time event lepas tu ujung-ujung siapa nak beli beef discount 50%. Kan. Kadang-kadang tak adalah, bukanlah that's good you giving other people opportunity tapi dia macam dekat diri sendirilah macam tak syok awal tahunnya dia tulisan things to do. Ini A apa, B apa, habis 10 end up 2 je kan. Tapi itulah kalau you nak plan your race well pun you kena train well jugalah. Make sure your recovery pun kena tip top, tidur kena cukup. Jangan takut untuk tidur. Jangan takut untuk tidur. Kalau you rasa penat, rehat. Jangan you penat you pergi lari. So you tak dapat, sometimes you don't get the benefit during the training pun. You dapat lagi fatigue lah. Yelah, tidur pun part of the training. Exactly. Sebab tu saya asyik tertidur. Asyik tertidur. Nampaklah macam training banyak. Betul, terlalu tenaga. Terlalu recovery. Rupanya macam tertidur lah. Training. Betul. So, tahun depan tak ada lagi event yang ni lah. Tak ada lagi lah. Tapi adalah few in minds lah. Might repeat few event yang this year jugalah untuk do. Tapi so far kalau just nak share lah. Kalau jadi sekarang ni, yang current ni untuk brand ambassador yang officially dengan siapa? Macam jam dah tukar kan? Dengan siapa sekarang jam? Jam sekarang dengan Sunto. Sunto. Kita ada Nampak. Sunto Race. Ni baru punya kan? Baru. Kedai tak? Apa nama dia? Sunto Race. Sunto Race. Sunto Race. And then kalau untuk tights, 2 times you. Aku tengah pakai 2XU. 2 times you. 2 times you. 2 times you. Jo, 2 times you lah Jo. Bukan 2XU. Kenapa dia panggil times? X. Orang selalu ingat times. Actually dia orang ingat X. Actually dia times. 2 times you. 2 times you. Yang tu under itulah 2 times you. And also I ada sponsored by physiotherapist juga. Dekat mana? Dekat Constant Co dia ada 3 cawangan. Dah tak apa ke? Tak apa. Iklan. Kita memang tak. This is the real platform yang mana korang boleh shout out tu korang punya sponsor. My sponsor. So my physiotherapist is from Constant Co. Dia ada 3 tempat. Satu dekat Mungkiara and satu dekat Subang, satu lagi dekat PJ. Sunway Geo rasanya. So biasa dapat macam sebulan berapa kali? I dapat weekly. Weekly. That's why I sangat thankful because a physiotherapy session sangat expensive sebenarnya. Betul. Untuk you go weekly. Nak pergi sebulan pun you masih kira-kira duit. Betul, sebab saya pun sama juga tapi tak nak shout out lah sebab kena bayar. Tapi bagusnya fisioterapi saya datang ke office saya. Dia macam Monday, Tuesday cakap, "Zaid, datang Zaid." Dia datang lah. So Zaid lah yang fisio saya lah. So that means you dapat daripada apa tadi? Constant Co. CONSTANT-CO. So kalau kasut tak ada lagi lah. Kasut tak ada spesifik. Tapi mostly yang sekarang yang I pakai for road adalah New Balance lah kalau race. Road. Kalau trail Hoka. So macam yang backpack tu mesti dapat camelback lagi kan? Camelback Camelback kan? Tapi kalau I tak ada heavy sangat, I pakai waistband. Yang Salomon. Tapi that one beli. Ya. Kita kena respect kita punya sponsor. Kalau kita dah pakai camelback tak, kita nak pakai Salomon kan. Sometimes benda-benda ni common sense. Sebagai ambassador, sebagai brand kalau boleh. Sebab camelback dia tak ada bawa masuk Malaysia untuk waistband lah. Nanti saya suruh UFL bawa masuk. Sebab ni UFL kan, betul tak? Betul. Been sponsored by UFL kan? Ya, betul. Datuk, bawa masuk Datuk. Patutnya camelback yang dekat mid. Rasanya ada go outdoor. Yes. Betul.
Okay, thank you Kak Fit for your sharing thank you, session. Naim, for So the hopefully invitation. tahun 2024 you akan more event, more successful, more Amin. podium, Amin, more insyaAllah. sponsor, semua pun more lah. Kan? And back to you lah. Amin. Amin. So kepada korang semua, thank you sebab always support Edik Yeah. walaupun we start with the humble. Yelah pakai pun mic biasa semua. Tapi so far Alhamdulillah, this is the episode yang aku pun tak ingat ke berapa tapi 18. Patutnya. wow, dia lagi ingat Right. Ada lagi 2 dan 2 orang ni bak kata orang putih bukan kaleng-kaleng. And the best part is next week is the last week of December, betul? Betul. Tapi next week kita ada buat promo. Kita ada 2 sesi podcast. Dan Wah. dua-dua ni daripada atlet yang berkaliber. Tapi kita bagi tip satu je. Dua-dua ni adalah atlet 3 stripe. Oh, 3 stripe bro. 3 stripe. Ya, atlet 3 stripe Adidas. Okay. So, jangan lupa. And thank you so much. Okay. And untuk pengetahuan Kak Fit adalah wanita kedua yang Wah, wanita kedua. di interview. InsyaAllah saya akan ajak lebih banyak atlet-atlet wanita. Sebab ada juga yang DM cakap tak ada ke atlet wanita. Tak ada juga geng-geng lelaki tanya, bro asyik lelaki ke, asyik jatuh, hot tino tak ada. Tapi saya cakap terus terang, bukan saya tak nak buat, bukan saya tak nak panggil, saya ni pemalu. Dan lagi satu, kalau saya nak panggil, saya kena hantar surat sokongan tu dekat lagi tinggi. Saya kena hantar submit dulu. Nama ni, IG dia ni, dia ni. Lepas tu baru wife saya cop lulus. Kalau tak, tak habis. Kalau tak, dek goyang. Jadi saya that's the reason. Tapi kita akan memang panggil a lot of women lah. Sebab kita faham kita punya penonton pun sebenarnya kebanyakannya perempuan pun dia banyak yang nak bertanya tapi tak tahu. Yes. Tak Lagi ada, satu mungkin bukan cakap lah, lelaki bersosial lebih mudah. Betul. Dengan perempuan bersosial. Jadi dia pun mungkin segan nak tanya ke apa ke. Jadi there is the platform yang diorang boleh tanya. Kan? Yeah. So untuk episod kali ni, kalau korang nak komen ke, nak tanya ke apa ke, jangan risau. Kalau senang aku jawab, susah Kak Fit jawab. Okay, sebelum kita mengakhiri. Okay. Ramai gila tanya pakai gel apa? Gel energy gel apa? Yang ni memang honest review. I dah guna setahun. Since I run masuk race kan setahun kan. I memang pakai daripada Sports Edit saja. Nanti insert gambar kat sini. Masih hadiah terus bagi. Terlibat ada promo terus bagi. Sports Edit je. I memang pakai ambil ni every my race. I've tried few brand juga before. Kalau I terdesak, I tak ada. Yang menang-menang tu I ambil lah. Yang makan, it doesn't work lah on me. This one, siapa yang ada gastric, perut korang very sensitive untuk makan sweets ke, atau korang tak boleh tolerate tak sweet? terlalu pekat. Tak terlalu pekat. This dia one you senang. tak payah bilas Water naik. base. Dia water base. You one shot dah the best. Tapi macam cakap untuk suplemen ni memang ni bukan marketing, tapi aku nak advise juga. Good kalau korang try before tu. I faham. Sebab macam kadang-kadang bila orang tambu kan, bang apa beza ni dengan ni dengan ni. I tak boleh cakap. Betul. Sebab it depends on you punya badan, you punya processing system. Betul. So better you try. Tapi kalau tanya kenapa perlu SIS, satu je cakap, because it's water based. So you tak perlu flush banyak. Jadi kalau you lari macam road ke apa ke kan, tapi nak cakap tak flush banyak pun tak boleh juga. Sebab ada orang akan ambil gel, dia kata tak apa bang, pekat pun. Sebab nanti dekat water station saya ambil, water saya flush, tak ada masalah. Dia up to you. Tapi some people dia tak tunggu water station. Dia tunggu dia punya time. Cukup 40 minit dia ambil satu gel. Cukup 40 minit dia ambil satu gel. Sebab dia sebenarnya within 40 ke 60 minit. Betul. Sebab carbs dalam badan kita dah hilang. Betul. So kita perlu replenish balik lah. Betul. So, yang kepada yang bertanya, memang sangat ramai. I rasa kalau dekat betul, bila you buat question je, text body. And then, and also dalam setiap post race report pun penuh. Orang tanya, gel yang mana ambil? Ada Sport Edit. So thank you for your support. And saya nampak juga saat bila orang tanya Q&A kan, kadang cakap je, Kak Fit ni bukan saya tahu tanya kan. Dia cacar kan. Padahal sebab Q&A kan tak nak tahu siapa kan. Saya tak tanya, sumpah saya tak tanya. Saya tak buat that marketing murah, saya tak buat. Kan. So thank you korang for the support. Dan insyaAllah tahun depan kita akan panggil lebih banyak atlet-atlet perempuan untuk kita share kan. So kita jumpa di episod yang akan datang. Okay Kak Fit, thank you so much. Thank you so much. Ciao. Adios amigos.